Banjir di negeri ini semakin pulih. Hanya daerah Beaufort masih terjejas banjir. Jumlah penduduk terjejas di Pusat Pembinaan Sementara PPS turut mencatatkan penurunan. Berdasarkan infografik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 8 malam 557 penduduk daripada 172 keluarga masih berlindung di PPS Dewan Dun Banir Beaufort. Dalam pada itu, sebuah PPS turut dibuka di Semporna bagi menempatkan 59 penduduk daripada 11 keluarga penduduk terjejas kebakaran. Pertubuhan bukan kerajaan NGO dan Persatuan Masyarakat di Saran tampil membantu penduduk terjejas banjir, khususnya kerja pembersihan rumah serta pemulihan kemudahan awam. Kita memfokuskan kepada mereka yang tidak ada keupayaan lah, macam warga mas, ibu tunggal, dan sudah tentu dengan kita dapat membantu untuk membersihkan rumah mereka, sudah tentu kita dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai sosial masyarakat. Beliau ditemui selepas kerja membersih sebuah rumah di Beaufort. Masa banjir keadaan dia memang yang parah lah. Parasnya dari di kawasan ini mencecah ke dekat pinggang. Yang rosak ni kebanyakan almari lah yang perabot dapur lah. Lebih 100 kotak air disalurkan kepada penduduk terjejas banjir di beberapa kampung di Beaufort. Bekalan air bersih antara keutamaan dikenal pasti ketika bencana banjir selain bekalan makanan. Kita juga merancang untuk membantu sekolah-sekolah dan juga kampung-kampung yang mana mungkin kita boleh bantu dari sudut kecil membersihkan beberapa kawasan lah yang seperti mana kita lihat sekolah-sekolah rendah. Beliau ditemui selepas melawat mangsa banjir sekitar daerah Beaufort. Skuad Anti Dadah Sabah turut bekerjasama dengan komuniti dan mengambil pendekatan turun padang bagi memastikan kebajikan sosial terus dipantau sepanjang tempoh bencana. Menurutnya, situasi bencana berpotensi membuka ruang kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan termasuk isu penyalahgunaan dadah. Sabah kekal negeri contoh dalam pengurusan hubungan kaum dan agama melalui amalan toleransi serta semangat kekeluargaan. Ia hasil sikap saling menghormati serta penerimaan masyarakat terhadap kepelbagaian budaya yang hidup dalam suasana harmoni. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kepelbagaian agama dan budaya dalam sesebuah keluarga di Sabah adalah perkara biasa. Keunikan ini menjadi asas kepada hubungan kekeluargaan yang erat yang tidak terdapat di tempat lain. Sabah memberi contoh yang terbaik dari segi pengurusan hubungan kaum dan penganut agama kerana walaupun kita datang daripada pelbagai etnik tapi kita dapat mengekalkan hubungan yang begitu erat sekali. Sektor pertanian mampu menjana pulangan lumayan sekiranya diurus secara sistematik dan mendapat bimbingan mentor berpengalaman. Menteri Pertanian dan Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menyatakan perkara itu pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Perbadanan Pinjaman Sabah dan Agridata di Tambunan. Menerusi MOU ini, Perbadanan Pinjaman Sabah menyediakan pinjaman tanpa faedah kepada usahawan pertanian yang dibimbing Agridata. Setakat ini, syarikat itu menguruskan kira-kira 112 rumah pelindung hujan dengan nilai pinjaman RM2.5 juta dalam tempoh 3 tahun. Agridata mengusahakan tanaman iklim sejuk seperti tomato, salad dan stroberi menggunakan teknologi hidroponik dan aeroponik sekaligus menghasilkan produk setanding import. Program Jualan Madani 3.0 menawarkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih rendah dengan menyasarkan golongan berpendapatan rendah. Saya ingin mengucapkan syabas kepada Bid Food atas usaha mengadakan jualan madani ini dengan harga yang cukup rendah dan saya melihat ini sebagai satu program CSR yang harus dicontohi oleh syarikat-syarikat yang lain lah. We'll do it every year for Raya. We try to do it maybe for Christmas this year, but it depends. I wouldn't say every item is below cost, but more than 50% of item we subsidize it, so it's way below cost.
Sementara itu, mereka yang ditemui menyambut baik program CSR ini. Dia murah lah untuk orang B40. Itu jalan murah dan berbaloi. Banyak boleh buat ni kalau barang-barang frozen. Puas hati, murah. Bagus. Sudah 2 tahun datang sini. Kebaikannya untuk masak. Ya macam-macam lah boleh buat. Beli ayam dengan gentang dengan daging itu memang best lah. Memang murah. Harga pun yang berpatutan, bukan macam di pasaran yang seperti biasa, skala dan harga pun memang best. Jualan mana ini bagus. Ayam bulat 2 dapat RM10 saja. Memang murah. Price semua pun murah. Memang membantu, betul-betul membantu. Pusat Autisme Sabah Paus Cawangan Tawau dijadual beroperasi awal bulan ini. Sebagai permulaan, 4 kelas disediakan bagi menampung jumlah kanak-kanak yang sudah mendaftar. Pembukaan pusat ini membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa pendidikan khas selain menyantuni keluarga yang memerlukan sokongan intervensi awal. Lebih kurang 40 orang pelajar yang sudah mendaftar daripada yang maklumat yang kita dapat, dan bagaimanapun sebab kelas pun masih belum cukup lagi untuk menampung lebih ramai pelajar. Cuma kekalan kita sekarang ialah kepakaran kerana guru-guru kita perlu dilatih, dan untuk permulaan kita mula dengan 4 kelas sehinggalah ada guru-guru yang baru yang mana tamat latihan dan sebagainya, dan kita akan bawa masuk ke sini dan kelas-kelas kita akan tambah. Pendekatan turun padang terus diperkasa menerusi pelaksanaan program Libat Urus Komuniti bagi memastikan masyarakat luar bandar khususnya golongan belia tidak tercicir daripada pelbagai inisiatif pembangunan belia dan sukan. Saya harap akan ada kerjasama lebih erat lagi daripada pihak KBS dengan masyarakat di luar bandar. Saya akan lebih bergerak kepada kawasan-kawasan luar bandar untuk bantu masyarakat di luar bandar, supaya mereka tidak terus terpinggir. Kita akan cuba bawa inisiatif dan program-program kerajaan itu ke luar bandar. Pelbagai bantuan disediakan KBS bagi menggalakkan penglibatan aktif komuniti dalam aktiviti sukan dan program kemasyarakatan. Antaranya dana padanan sukan dan geran sukan komuniti. Dalam perkara itu, beliau mengingatkan persatuan atau kelab agar mendaftar dengan Persuruhjaya Sukan serta pendaftar pertubuhan bagi melayakkan mereka menerima bantuan. Aspek pendidikan penghuni rumah anak yatim dan asnaf As-Sakinah sentiasa menjadi keutamaan. Menurut pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah, Samin Ongki, mereka diberi pendidikan bermula dari peringkat rendah, menengah dan IPT. Anak-anak kita ni pagi dan petang dia bersekolah rendah dan menengah. Alhamdulillah kini ada 8 orang anak-anak kita lepas dari SPM berada di IPT dan IPTS. Pada tahun hadapan 2 puteri kita akan menerima ijazah sarjana muda daripada Universiti Malaya dan Universiti Malaysia Sabah, sementara yang lain di IPT dan IPTS yang lain. Beliau ditemui selepas majlis perasmian Kompleks Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah di Kinarut yang sebelum ini dikenali sebagai Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah. Rumah anak yatim ini ditubuhkan pada tahun 2011 dan telah dinaik taraf dengan kos RM3.1 juta. Ia didiami 120 anak yatim dan asnaf. 850 hidangan berkonsepkan farm to table diketengahkan menerusi Buffet Ramadan Resepi Nusantara 2026 yang menampilkan gabungan cita rasa tempatan dan serantau. Pendekatan ini dilaksana dengan kerjasama Fama dan Jabatan Pertanian Sabah bagi mendapatkan bekalan segar terus daripada petani serta nelayan tempatan. In fact, kita punya chef pergi turun ke kampung, berjumpa, book awal 3 bulan sebelum. Jadi dalam masa ni konsisten supply lah. Melalui kita punya daripada farma ni, dari pertanian punya introduce us to all the entrepreneur ni, local punya. Konsep ini bukan sahaja menjamin kesegaran makanan yang disajikan oleh 40 tukang masak, malah secara tidak langsung menyokong ekonomi komuniti luar bandar. Selain menampilkan kepelbagaian menu Nusantara, penganjur turut mengekalkan pengurusan sisa makanan secara berhemah termasuk mengagihkan lebihan makanan yang masih baik pada golongan memerlukan.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.